Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu. Tengok saya main lambat. Ya, alhamdulillah tuan-tuan ada lagi tuan-tuan. Ada setengah masjid. Kalau depa tengok ustaz tak ada, semua pakat balik. Masjid tutup. Ada tuan-tuan, jaranglah tapi ada. Adalah satu masjid macam tu. Dia tengok ustaz tak ada, semua pakai start motor balik. Saya main tak ada orang lah. Antara maghrib dengan isyak. Saya tanya pergi mana? Semua pakai balik makan. Jadi masjid kosong. Ada satu lah masjid. Tapi biasanya kalau antara maghrib isyak ni masjid ada orang lah biasa. Betul tak? Biasanya begitulah. Baik, jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita dapat bertemu. Jadi kita tengok hadis kita tuan-tuan. Kita masih lagi di bab taqwa. Jadi taat perintah Allah, tinggal segala larangan Allah. Dan kita berada pada hadis yang ke-72. Jadi pada 2 minggu lepas kita dah bincang hadis yang ke-71. Jadi malam ni kita tengok hadis yang ke-72 dalam bab taqwa. Baik. An Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yamin thumma ra'a atqa lillah minha falyatit taqwa. Baik, hadis riwayat Imam Muslim. Baik, hadis ni daripada sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim. Dia berkata dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, jadi Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, man halafa ala yamin. Barang siapa yang bersumpah. Halafa ala yamin ni bersumpah lah. Baik. Jadi sumpah ni tuan-tuan disebut wallahi tu. Wallahi wa billahi wa tallahi. Wallahi pun dah cukup dah. Apa makna wallahi? Demi Allah. Billahi, demi Allah juga. Tallahi, demi Allah juga. Sama aja makna dia. Dia panggil huruful qasam. Huruf sumpah tuan-tuan. Waw, ba dengan ta. Itu adalah huruf sumpah. Wallahi, demi Allah. Was-sama'i wat-tariq. Demi langit yang mempunyai galaksi-galaksi. Yang mempunyai jalan-jalan, paksi-paksi. Wal-lail, demi malam. Wan nahar, Allah bersumpah dengan makhluk dia supaya kita berfikir. Kita tuan-tuan bila bersumpah ni, dia kena sebut wallahi je, demi Allah, ataupun wabillahi wa tallahi, ataupun sebut tiga-tiga, wallahi wabillahi wa tallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tak boleh sumpah benda lain. Kalau ada orang tu bawa Quran 10 Quran letak depan dia, dia pegang Quran ni, Al-Quran, dia pegang Quran, dia kata apa? Aku bersumpah depan Quran. Itu bukan sumpah. Walaupun Quran ada satu lori depan dia pun, itu bukan sumpah. Sumpah kena sebut wallahi, walaupun tak pegang Quran. Maknanya dia demi Allah, demi kebesaran, keagungan, kehebatan, segala kesempurnaan Allah, aku tak tipu. Contoh dia. Itu cukup dah. Quran ke, masjid ke, Kaabah ke, tak boleh sumpah dengan dia. Quran ulama kata boleh lagi lah, kalau orang kata demi Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah kalamullah, sifat Allah lah, yang ini berkata-kata.
Kalau orang kata demi Al-Quran boleh lagi, tapi tak sekuat demi Allah. Bersebut demi Allah tu, kita sebut demi kebesaran, keagungan Allah. Sekian dan sekian. Kalau kita tipu teruk lah tuan-tuan, sanggup menggunakan kebesaran dan kehebatan Allah untuk menipu tuan-tuan. Tak perlu depan Kaabah pun tuan-tuan. Duduk depan Kaabah, aku bersumpah depan Kaabah, tak kira sumpah. Dia kira wallahi tu. Siapa bersumpah tiba-tiba dia langgar, dia kena bayar kafarah sumpah, berdosa nah. Siapa bersumpah, dia bersumpah demi Allah aku tak mau dah makan daging, dia bersumpah. Tak nak makan sudah, tapi awak sumpah, betul tak kan? Demi Allah aku tak nak makan daging. Petang nanti bini buat daging bakar makan, kena bayar kafarah sumpah. Seimbang tuan-tuan. Ataupun marah sangat kat bini, demi Allah aku tak mau tengok dah muka hang. 2 hari dia tengok balik muka bini dia. Ni tuan-tuan, ini semua kena bayar kafarah sumpah. Berdosa dan kena bayar kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah dia? Dia kena bebaskan hamba dulu. Pertama bebaskan hamba. Jadi hamba mana ada dah tuan-tuan. Jadi bila tak boleh bebaskan hamba, barulah kita buat yang lain kan. Sama ada apa? Bebaskan hamba. Kalau tak boleh bebaskan hamba, dia mesti apa? Fakaffaratu it'amu asyrati masakin au kiswatuhum au tahrir raqabah. Sama ada dia apa? Kena beri makan 10 fakir miskin. 10 fakir miskin, bagi makan 10 fakir miskin. Bagi makan nasi, lauk, sayur dengan ayam. Cari fakir miskin 10 orang bagi. Ataupun dia bagi baju pada 10 fakir miskin, baju yang boleh pakai semayang. Jangan bagi seluar baju dengan seluar lah. 10 fakir miskin. Ataupun bebaskan hamba, terpulang, pilih antara 3 ni. It'amu asyrati masakin au kiswatuhum au tahrir raqabah. Kalau tak boleh 3 ni, baru puasa 3 hari. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Siapa yang tak boleh kena puasa 3 hari. Tapi ada setengah orang dia langgar sumpah, dia puasa 3 hari, silap. Puasa 3 hari tu kalau kita tak boleh nak bagi makan 10 fakir miskin, kita tak boleh bagi pakaian 10 pada fakir miskin, barulah puasa 3 hari. Baik tuan-tuan, tak apa. Jadi puasa sumpah ni atas nama Allah saja. Demi Allah. Demi kebesaran Allah. Tak boleh selain pada Allah, berdosa tuan-tuan. Demi Nabi Muhammad tak boleh, berdosa. Sebab bila kita sebut demi ni mesti merujuk kepada Tuhan yang paling agung dan besar. Tidak ada makhluk yang sebanding dengan Tuhan. Hatta kita kata demi Jibril, tak boleh, Jibril makhluk yang Allah jadikan. Demi ni hanya untuk Allah, Tuhan yang berkuasa mutlak, sebenar-benar Tuhan. Demi Nabi Muhammad, demi Nabi Ibrahim, tak boleh. Demi Ali, Fatimah, demi Abu Bakar, tak boleh. Mesti demi Allah. Siapa sebut selain daripada itu, maka berdosa. Nabi dah pesan dah, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa bersumpah selain pada Allah, maka dia telah melakukan kufur. Kufur. Kufur ni kalau dia sebut saja kufur syirik, faqad asyrak, dia melakukan syirik kecil. Syirik kecil ni tak jadi kafir pun. Tapi kalau dia sebut tu demi, contohnya lah, dia sebut tu dengan ada kebesaran. Demi apa? Contohnya lah, dia sebut demi Ali, contoh dia sebut. Dengan dalam hati dia, Ali ni power lah. Guru tu suara Ali. Kira Ali yang dikuasa ketuhanan, contohnya lah. Itu kufur terus. Kufur. Terkeluar pada Islam. Tapi kalau disebut saja tanpa ada pengagungan dalam hati dia, maka itu berdosa. Boleh lah. Jadi jangan bersumpah selain daripada Allah, tak boleh. Sumpah hanya nama Allah saja. Ataupun orang sebut demi apa? Demi Tuhan matahari, tak apalah. Yang ni Allah tuan-tuan. Demi Tuhan Kaabah, tak apalah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu waktu dia kena apa? Abdul Rahman bin Muljim kan, dia tetak Sayyidina Ali di dahi. Sayyidina Ali kata, fuztu wa rabbil Kaabah, aku telah berjaya demi Tuhan kepada Kaabah. Ini demi Allah lah, bukan demi Kaabah. Demi Tuhan yang menjadikan Kaabah tu, ini Allah Azza wa Jal. Yang tu tak apa, tak boleh sumpah selain pada Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, man halafa ala yamin, siapa bersumpah
Dia sebut demi Allah. Summa ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Kemudian dia tengok ada perkara yang lebih baik, yang lebih bertakwa, maka dia kena buat yang bertakwa tu. Contohnya lah, dia bergaduh dengan bini dia. Contohnya, contoh mudah. Dia pun bersumpah, dia kata, aku bersumpah demi Allah, aku takkan balik dah rumah mak mentua aku. Contoh, geram sangat kan. Patut tak nak balik sudah lah, tapi geramnya pasal ini, wallahi demi Allah aku takkan balik dah rumah mak mentua. Jadi bila sebut macam tu, dia tak payahlah balik, betul tak kan? Tiba-tiba nak berdamai, betul tak? Isteri ke nak berdamai, mak mentua ke nak berdamai. Itulah yang sebaik-baiknya, betul tak? Itulah yang sebaik-baiknya. Maka dia kena datangkan takwa, dia kena berdamai. Baliklah balik rumah mak mentua tu. Balik-balik. Tapi kena bayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah kena bayar juga. Nah, sama lah saya sebut tadi. Kalau orang sebut demi Allah aku tak mau makan daging, doktor kata hang tak boleh makan daging. Gout kan tak boleh makan daging. Gout ni kalau sakit tuan-tuan. Ada orang kalau malam-malam siapa kena gout, malam pun tak boleh tidur, sakit. Jadi doktor kata ni cik kena tinggal daging ni, makan ni kata teruk boleh meninggal. Kita pun semangat sangat, kita kata kat doktor, demi Allah doktor, saya takkan makan daging lah. Sagi malam main nasi kerabu kambing, betul tak? Dia pi balon tuan-tuan. Tadi baru dia sumpah, semangat depan doktor. Tengok nasi lemah semangat tuan-tuan makan. Jadi hak jenis lagu ni tuan-tuan, jenis lagu ni lah. Dia kena, sepatutnya dia kena laksanakan dia punya sumpah tu. Tapi disebabkan dia langgar, maka dia kena bayar kafarah sumpah. Ataupun orang yang dia bersumpah dah, dia bercerai dengan bini dia ke, ataupun dia katakanlah dia bergaduh dengan abang dia ke, dia bersumpah dia tak mau pergi dah rumah abang dia selagi mana dia hidup. Tapi bila sampai masa nak berdamai, betul tak? Abang nak berdamai nak baik balik, kena buat yang takwa. Tapi yang sumpah tadi kena bayar juga. Kena bayar kafarah sumpah. Makna dia tuan-tuan, janganlah sumpah bukan-bukan. Betul tak tuan-tuan? Jangan sumpah bukan-bukan. Kalau orang Arab ni jadi budaya dia tuan-tuan. Dia suka sebut wallahi, itu budaya Arab. Kita ni orang Melayu jarang lah tuan-tuan. Jaranglah wallahi ni. Jarang kita sebut wallahi. Tapi Arab ni biasanya wallahi dia sebut, wallahi. Baik, apa saja yang kita bersumpah dan yang benda yang kita sumpah tu tak bagus, buat benda lain. Sama juga bernazar. Nazar pun sama tuan-tuan. Nazar yang bukan-bukan ni. Nazar yang bukan-bukan. Kalau dinazarkan, nazar, contoh nazar, dia menazar kalau dia sihat, sembuh daripada stroke dia, stroke dah 2 tahun, kalaulah aku sembuh pada stroke ni, aku nak pergi minum arak, contoh ni. Tengok-tengok sembuh sungguh, dia tak boleh minum arak. Mana boleh, haram. Tak boleh minum arak. Jadi dia kena buat apa? Dia kena bayar kafarah sumpah. Kena bayar kafarah sumpah juga. Orang yang nazar bukan-bukan ni. Nazar nak buat maksiat. Sakit kaki tuan-tuan, lama dah sakit kaki, kebah tak boleh jalan. Kalau aku sembuh ni aku nak pergi tikam ekor. Contoh tikam ekor. Dia dah bernazar sebut, aku bernazar nak pergi tikam ekor. Dia sembuh ya, maka dia wajib bayar kafarah sumpah. Wajib bayar. Tikam ekor tak boleh, berdosa. Tapi ada orang tuan-tuan yang kita selalu dengar, kalau Kedah menang lawan dengan Kelantan, malam ni aku balik Kedah, lari. Itu tak kan? Lari. Berjalan. Kan ada kan? Itu bukan nazar tuan-tuan. Itu semua kerja-kerja yang sia-sia. Nazar macam tu tuan-tuan adalah diamalkan oleh penganut agama Hindu. Agama Hindu ada. Dia nazar cukur kepala, dia nazar simpan janggut, simpan jambang. Itu kadang-kadang kena tahu juga dia simpan nazar, dia nazar. Kita lah Islam tak ada nazar yang lagu tu. Pasal botak kepala, dia dah nazar nak botak kepala. Mana adalah Islam nazar botak kepala? Ni kalau aku sihat nak botak kepala, tak payah. Itu kerja apa? Nazar ni kena buat benda sunat yang dituntut. Apa nazar? Kalau ada orang tu dia tak semayang, dah 10 tahun tak semayang,
Tiba-tiba Allah uji dia. Contohnya lah, uji dia. Kenapa? Katakanlah dia kena stroke. Setahun dah tak boleh bangun. Dia pun kata, aku bernazar pada Allah, kalau sembuh je daripada stroke aku ni, aku nak semayang 5 waktu. Nazar tak tu? Tu bukan nazar, memang kena semayang. Yang tu wajib. Kalau sebut sia-sia tuan-tuan. Itu sebutan yang tak dilayan lah tuan-tuan. Sia-sia tuan-tuan. Yang kena nazar ni betul macam mana? Benda sunat. Kalau aku sembuh lah daripada stroke ni, aku nak sedekah kat Masjid An-Nur ni 1000. Itu pun nazar. Itu pun nazar. Tapi nazar tu tak bagus. Makruh tuan-tuan. Banyak orang buat tapi makruh. Bukan tak digalakkan tuan-tuan. Nazar macam tu, siapa yang sebut macam tu wajib tunaikan, tapi makruh. Kalau lah anakku dapat SPM 9A, contohnya lah 9A, aku nak buat kenduri dekat rumah, sembelih 2 ekor kambing. Tuan-tuan, kalau dapat betul wajib buat. Tapi nazar macam tu makruh, tak digalakkan. Pasal apa? Pasal tuan-tuan trading dengan Allah. Kalau bagi macam ni baru ada, tidak tak ada. Dia trading tuan-tuan, dia ada trade pula. Dalam Islam, sunat kita buat makan. Betul tak? Sunat kita buat makan untuk orang Islam. Ni kita letak syarat. Tuhan, ya Allah, kalau dapat baru ada. Kalau aku dapat yang ni, baru aku buat lagu ni. Dapat lagu ni, bukan tak boleh. Boleh, tapi makruh. Yang sebetulnya macam mana? Yang sebetulnya tuan-tuan sembelih je kambing tu. Anak-anak SPM ni sembelih kambing tu, panggil orang mai, panggil lah Tok Imam mai baca doa. Tok Imam tolonglah doa supaya anak saya berjaya. Macam tu baru cantik. Kita berhenti tuan-tuan. Jadi kita yang mengaji ni jangan buat macam tu tuan-tuan. Jangan kita buat macam tu. Ada orang dia nazar dah, padi tahun ni kalau dapat 10 tan. Dapat 10 tan padi ni nak buat kenduri lah. Kuliah Ustaz Usam ni kita buat makan kami bakar lah. Tapi syarat dia apa? Syarat dia kalau 10 tan lah. Tak ada 10 tan, tak ada. Nampak? Dia macam tu. Dia bukan trading dengan saya, dia trading dengan Tuhan. Trade. Ada pelaburan. Kalau ada, tak ada. Ini tak betul. Yang betulnya, dah ada duit, buat dulu kenduri. Betul tak? Nanti minta lah tu imam ke ustaz ke, tolonglah doa, minta sekian dan sekian. Betul ya? Itu cara dia. Itu makruh tuan-tuan. Saya tahu banyak orang buat. Banyak orang buat, dia jumpa saya, Ustaz, saya dah bernazar begini, tak apalah. Tapi kita yang mengaji ni jangan buat macam tu. Makruh tuan-tuan. Tapi siapa yang buat wajib tunaikan. Wajib tunaikan. Boleh lah. Sebab tu dulu ada di Arab Saudi, satu orang perempuan, dia kanser tahap 4. Tahap 4 ni biasa tak sembuh lah tuan-tuan. Tahap 4 ni biasanya lah, kebiasaannya lah. Ujung-ujung dia matilah tuan-tuan. Jadi dia kanser tahap 4. Jadi nak operate lah last 50-50 kalau operate, hidup dan mati. Jadi ini cerita Arab Saudi, cerita betul tuan-tuan. Dia tak bernazar tuan-tuan. Jangan bernazar. Kalau kita bernazar, kalau aku sembuh pada ni aku nak sekian-sekian. No, jangan, itu makruh. Tak bagus. Dia buat apa? Dia ada seorang pembantu rumah daripada Indonesia. Ni orang Arab, perempuan ni orang Arab. Pembantu rumah di negara Arab banyak pembantu rumah Indonesia. Ramai yang kerja di sana, Indonesia. Jadi pembantu rumah ni cukup baik. Tapi satu benda dia pelik tengok pembantu rumah ni. Perempuan pembantu rumah ni, muda lagi perempuan. Dia tengok pembantu rumah ni tiap kali mandi lama sungguh duk mandi. Lama sangat. Dah lama tu dia segan nak tanya kan orang perempuan. Yang sakit ni perempuan juga. Kanser juga. Yang tuan rumah Arab ni perempuan juga. Sakit kanser. Jadi lama-lama tu dia pun tanyalah. Dia kata kamu ni bagus kerja apa. Tapi satu je nak tanya, kenapa bila mandi lama? Dia tanya majikan dia tanya kat tuan rumah ni kan, perempuan Indonesia ni. Jadi perempuan ni pun katalah, sebenarnya dia ni minta nak jadi orang gaji di Arab Saudi. Gaji kan banyak sana. Jadi sebelum nak dapat panggilan tu, dia tak tahu bila nak dapat panggilan. Tunggu lama dah, tunggu.
Sampailah dia melahirkan anak dia. Dia melahirkan anak dia. Seminggu dia melahirkan anak dia, dapat panggilan. Hidup kan susah. Suami di Indonesia tu. Seminggu lepas melahirkan anak, dapat panggilan ke Arab Saudi. Nak tinggal sayang. Sana gaji banyak tuan-tuan. Sana gaji mungkin belas ribu lah tuan-tuan. Mungkin lebih lagi lah tuan-tuan. Jadi bila dah dapat, hidup pun susah. Dia pun nak tolak. Keberatan lah nak tolak tu. Orang tuan-tuan, betul tak? Tak sama hidup ni. Sebab tu kita susah sikit tengoklah orang lain tuan-tuan. Barulah kita belajar bersyukur. Jadi tuan-tuan, dia pun mau tak mau dia pergi jugalah tinggal anak dia yang baru seminggu. Baru seminggu. Tinggal lah. Dan dia masih lagi pantang tuan-tuan. Pantang naik kapal terbang, pantang-pantang naik kapal terbang. Cari rezeki jauh tuan-tuan. Pok tuan-tuan, orang senang. Orang kalau susah tuan-tuan. Banyak orang yang susah dalam dunia ni. Supaya kita bersyukur tuan-tuan. Pergi di sana tuan-tuan. Kenapa dia masuk bilik ayak lama? Tuan-tuan yang ada isteri tahulah. Orang perempuan ni kalau dia dah ada anak, susu banyak. Bila anak tak isap, sakit. Bengkak susu kan. Bengkak susu sakit. Sakit. Saya tengok bini saya tahulah sakit. Sakit sungguh lah. Sampai demam kadang-kadang. Betul tak? Sampai demam. Kadang-kadang tu boleh susu boleh jadi beku. Betul tak? Dia tak mau keluar. Kena macam-macam lah tuan-tuan. Jadi dia masuk bilik ayak lama tu pasti perah. Keluar. Tak mau biak. Kalau biak sakit lah. Sakit boleh jadi demam tak larat. Jadi tiap kali masuk bilik ayak tu pasal dia perah susu tu yang dia penat tu. Lama duduk bilik ayak. Tuan dia dengar rasa kesian sungguh. Tuan dia yang kanser ni lah. Arab ni kan. Kesian sungguh. Dia ni dah stage 4 lah. Nak operation yang terakhir lah. Antara hidup dan mati. Maka tuan dia bagi dia terus gaji dia. Selama dia sepatutnya dia bekerja 2 tahun, kata silap saya 2 tahun kot. Jadi tuan dia bagi dia gaji 2 tahun tu. Gaji 2 tahun tu. Padahal bekerja tuan dia nak bagi gaji 2 tahun tu, bagi kat dia 2 tahun kat dia. Nak ambil gaji 2 tahun lang. Kalau sebulan 10,000 tuan-tuan dah berapa? Mau dah 224,000 kan. Nah. Sebulan 10,000 lebih 240,000 kot tu, lebih kurang. Jadi dia bagi gaji dia sebulan 2 tahun terus dia bagi. Nak ambil gaji 2 tahun. Dia beli tiket balik-balik jaga anak. Bagi hang itu betul. Betul tak? Tengah sakit kita sedekah, buat baik. Bukan kita tengah sakit, kalau sihat ni dia trade in pula. Dia main apa? Tarik tali pula. Kalau bagi boleh, tak dapat tak boleh. Ni makruh tuan-tuan. Jadi dia bila dia buat lagu tu, yang perempuan Indonesia ni syok lah tuan-tuan. Tengah susah kan, nampak menggembirakan hati orang Islam ni besar pahala. Dia pun dapat seronok, tak tahu nak kata lah. Boleh balik tengok anak dia yang baru seminggu dia tinggal tu. Baliklah dia dengan hati yang seronok. Yang tuan dia ni sampai diu dia pergi scan, nak operate, scan. Saya tak ingat, tak silap saya kanser payudara. Tak silap saya lah, kanser payudara. Kanser kan macam-macam kan. Ada limfoma lah, prostat lah, ada pankreas lah, ada usus lah, macam-macam kanser tuan-tuan. Kanser mata, kanser tulang. Jadi tuan-tuan, apa dia, bila scan tengok sel kanser tu hilang 100% hilang. Terkejut beruk lah doktor tuan-tuan. Terkejut beruk doktor tengok, patutnya sel kanser dia dah pecah. Nak buang sel kanser yang dah merebak tu. Jadi bila dia scan hilang langsung macam orang sihat. Tu ada hadis sebut, rawatlah orang yang sakit di kalangan kamu dengan bersedekah. Yang tadi sedekah tu, bagi kat orang susah. Boleh tuan-tuan. Tapi kita janganlah kita bila sakit kita sedekah. Kita sakit sikit kita sedekah, tak sembuh-sembuh pun. Janganlah macam tu. Tidak, semua nak kira tuan. Cuma kita usahalah. Allah Ta'ala tahu yang terbaik. Hatta kita kalau hidup dunia ni pun, kalau kita pergi buat proposal nak minta apa-apa pun, bukan semua bos lulus. Betul tak tuan-tuan? Bos akan tengok yang mana sesuai dan tak sesuai. Betul tak? Apatah lagi Allah Azza wa Jal, Allah lebih mengetahui kita punya dosa banyak mana yang lebih baik untuk dunia dan akhirat kita. Tuan-tuan, kita nampak yang kita nak, kita tak nampak yang lebih baik. Sebab tu tuan-tuan, kita sakit cuba sedekah. Kalau sembuh alhamdulillah, kalau belum sembuh mungkin dosa kita ni banyak sangat tuan-tuan. Betul tak? Nak hapuskan dosa-dosa kita yang
penuh di tengah belakang kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan begitu, sembuhkan dengan bersedekah. Jangan kita buat apa nazar-nazar yang macam tu. Jaranglah saya dengar, tapi dulu ada saya dengar tuan-tuan. Kalau nazar yang tu tak dikira tuan-tuan. Nazar macam tu tak dikira. Ataupun nak naik basikal lah. Ada yang baru ni kan, ada satu orang tu dia kata kalau Johor lawan apa viral tu. Kau dengar ni confident dia tu. Kalau Johor kalah lawan dengan wilayah persekutuan ke? Tidak, dia akan telanjang daripada KL balik Johor. Ramai orang minta dia balik telanjang. Kan kalah, betul tak? Jangan cakap besar. Mana kita tahu, betul tak? Kalah sungguh. Lah asma tu penat naik rumah. Jangan duk buat kerja lagu tu. Dia senang kata ni, buat agama ni jangan buat sembang lah. Tu lah. Nak buat lawak ke, buat sembang ke, pergi cari benda lain lah. Punya banyak benda boleh kita buat lawak. Punya banyak benda dalam dunia dia boleh kita buat gebang, sembang kosong. Buat agama juga kita nak buat main. Ni apa ni? Agama ni daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Daripada Nabi yang maksum. Kita ada buat lawak tuan-tuan. Buat benda lawak benda lain lah. Siapa nak melawak buat agama? Baik, dia kata nak telanjang. Tu kan buat agama, betul tak? Mana boleh telanjang? Dia nak telanjang. Itu haram tuan-tuan. Kalau dia bernazar, maka wajib dia bayar kafarah sumpah. Baik tuan-tuan. Jadi siapa yang bersumpah, dia bersumpah, apa-apalah dia sumpah, tiba-tiba dia tengok ada yang takwa, maka dia kena buat yang takwa, yang lebih baik. Sumpah apa-apa. Apa-apa saja dia sumpah. Macam tadi saya sebutlah, apa-apa saja dia sumpah tuan-tuan. Tiba-tiba dia tengok ada benda yang lebih baik. Ataupun contoh tadi, contoh nyalil lah tuan-tuan. Dia bersumpah, contoh dia apa lagi tuan-tuan? Sumpah bab-bab dunia. Sumpah ni bab-bab dunia je tuan-tuan. Bab-bab dunia je. Ada seorang ni kisah tuan-tuan. Kalau orang tu bersumpah, dia demi Allah, dia bersumpah dia nak duduk di bawah matahari. Nak duduk bawah matahari, bawah-bawah panas. Selagi mana aku bersumpah dengan nama Allah, selagi mana bini aku tak balik daripada rumah mak mentua, aku akan duduk bawah panas. Dia bersumpah kan, sumpah, aku dah bersumpah dengan Allah ni. Ataupun aku bersumpah selagi mana bini aku tak balik daripada rumah aku ni, merajuk lah ni, aku tak mau makan. Bini buat tak tahu, biar tak nak makan, mati. Dah 2 hari tak makan, bini tak balik-balik. Dia ingatkan bini dia kesian, bini dia tak kesian dan tak pirang. So makanlah. Betul tak? BP lah kat bini hang. Betul tak? Bunga bukan sekuntum. Betul tak kan? Kumbang bukan seekor. Baik. Lepas tu buat apa? Kalau dia tak makan, mati. Betul tak? Hang nak sembahyang lagu mana? Kalau sampai membinasakan diri, haram. So dia kena makan dan bayar kafarah sumpah dia. Pendek kata tuan-tuan, tak usah duk sumpah lah benda bukan-bukan ni. Tidak tuan-tuan, jangan duk sumpah benda bukan-bukan. Baik tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, kita tengok hadis yang ke-73 tuan-tuan. Kita ada lagi masa. Hadis yang terakhir dalam bab ni tuan-tuan. Hadis yang terakhir dalam bab ni. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ni daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Ini masyhur ni Abu Umamah Al-Bahili ni. Abu Umamah Al-Bahili ni sahabat Nabi antara yang panjang umur dia. Panjang umur Abu Umamah Al-Bahili ni. Panjang. Yang meninggal lambat lah. Nama betul dia Sudai bin Ajlan. Nama betul dia. Qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada', faqal. Jadi dia kata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada', haji perpisahan. Nabi ni buat haji sekali ya tuan-tuan. Sekali. Haji tu sekali dan terakhir. Sekali buat, itulah yang terakhir. Itu dipanggil Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' ni maksudnya haji perpisahan. Nabi buat haji itu bertemu dengan seluruh umat dia. Selang balik pada haji itu Rasulullah pun sakit dan meninggal lah. Itu dipanggil haji perpisahan. Yang ni perpisahan antara Nabi, ucapan selamat tinggal lah daripada Nabi SAW. Dan pada haji itu juga Rasulullah banyak berpesan pada umat dia.
Macam-macam Rasulullah pesan. Sebab masa tu peluang besar tuan-tuan kan. Bila waktu haji, musim haji ni kan umat Islam berkumpul tuan-tuan, ribu, mungkin puluh ribu. Ramai-ramai kumpul. Masa ni lah Rasulullah ambil peluang untuk memberi peringatan kepada para sahabat dia. Baik, jadi peringatan perpisahan lah. Ini antara peringatan Nabi tuan-tuan. Ini antara peringatan terakhir Nabi bagi umat dia, termasuk saya dan tuan-tuan. Pada haji perpisahan. Lepas ni Rasulullah balik, Rasulullah pun sakit. Selang apa lama Rasulullah pun meninggal tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW? Baik, kata Nabi, faqal ittaqullah. Tuan-tuan nampak? Yang pertama, bertakwa pada Allah. Ini kita bincanglah tajuk ni. Khatib pun wajib sebut tiap-tiap minggu ittaqullah. Kalau khatib Jumaat, esok tak sebut, batal Jumaat. Betul tak? Dia mesti sebut ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu makna dia. Taqullah, bertakwalah pada Allah. Nabi pun pesan. Nabi pesan berkali-kali. Ittaqullah, ittaqullah. Nabi pesan dalam Quran, pesan Allah pesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Tidak, wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat yang lain, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Dalam Quran pun sebut. Nabi pesan berkali-kali. Penting ni, khatib kena sebut. Setiap minggu kita kena dengar ittaqullah. Kalau tuan-tuan tidur masa khutbah pun tuan-tuan dengar ittaqullah, dengar dah pesanan tu. Ittaqullah, tidur tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan, tuan-tuan dengar nasihat tu lah. Apa makna khatib kata bertakwa lah pada, kan tuan-tuan dengar khatib kan. Dia akan sebut apa? Amma ba' faya ayyuhal muslimun. Tidak. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kan tuan-tuan dengar tu. Makna dia apa? Bertakwa pada Allah. Takwa ni apa? Laksanakan segala kewajipan, tinggal segala yang dilarang. Itu makna dia. Yang wajib buat semua, yang larang tinggal semua. Segala benda yang wajib, semayang ke, puasa ke, apa benda yang wajib buat semua. Yang haram tinggal semua. Sama ada zahir ataupun batin. Zahir ni jelas lah. Semayang, puasa, ini yang wajib. Ataupun berzina, minum arak, ni yang haram. Yang batin ni apa? Yang disuruh. Ikhlas, tawaduk, tidak? Qanaah, ni yang disuruh. Batin yang dilarang apa dia? Riya, sum'ah, takabur, hasad, dengki. Ini pun kena zahir batin tuan-tuan. Jadi Nabi pesan ittaqullah. Sebab tu tuan-tuan jangan risau sangat. Kadang-kadang kita risau pasal anak, betul tak? Risau pasal anak kita, cucu kita. Ni nak Rusia dan Ukraine perang. Perang dah perang. Cuma dia belum dahsyat lagi sebab Ukraine belum respon dengan sebenar-benar lagi. Ukraine masih bertahan. Ukraine masih lagi tak tunjuk dia punya power yang sebenar lah. Kita tak tahulah macam mana powernya Ukraine. Dulu dia perang dah 2014. Dan Presiden Ukraine dah kata pada Rusia, ini bukan 2014 punya cerita, ini baru. Dan dia pun dapat banyak senjata kan pada Amerika. Adakah sampai memaksa Rusia memakai nuklear? Kalau Rusia pakai nuklear, saya ingat negara lain juga akan pakai nuklear. Bila Rusia dengan Amerika perang nuklear, China juga akan ambil kesempatan. China dia nak ambil Taiwan, tuan-tuan tahu Taiwan dekat dengan China tu. Taiwan bawa sekutu US. Jadi akan jadi perang. Mungkin akan jadi perang skala besar lah tuan-tuan. Saya tak tahulah macam mana peperangan ni akan dia dah mula dah. Nak berakhir tu kita tak tahu lah ke mana tuan-tuan. Tapi kalau jadi peperangan ni tuan-tuan standby duit banyak-banyak. Itu yang saya beritahu tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Nanti kalau jadi peperangan dalam skala yang besar, orang dah tak tengok rumah ke kereta ke. Orang cari apa? Beras. Tidak. Pasal apa tuan-tuan? Kalau jadi perang ni betul-betul jadi perang ni. Dia dah perang dah. Cuma belum lagi Ukraine tak respon betul lagi. NATO belum respon betul lagi. Hanya sekadar ancaman-ancaman je. Kalau jadi perang betul tuan-tuan, harga barang semua akan melonjak naik. Pasal apa tuan-tuan? Rusia adalah pengeluar minyak nombor 2 terbesar dunia. Ya, Mimin. Dan antara pengeluar gas asli terbesar di Eropah. Minyak naik, gas naik, semua barang naik. Itu ya tuan-tuan. Gas asli naik, minyak naik, semua barang naik. Jadi dia akan jadi kesan domino tuan-tuan. Domino ni maksud dia
perang, dia senang kata bila perang kuasa dunia, Amerika fight Rusia, Amerika lawan dengan China, dia akan jadi kesan ekonomi global. Tak dapat elakkan dah tuan-tuan. Banyak barang-barang kita ni bukan daripada dalam, daripada luar. Banyak. Jadi tuan-tuan, kalau jadi perang dunia yang ketiga, tuan-tuan standby duit banyak daripada barang-barang mewah. Orang tak tengok barang tuan-tuan. Tu yang perang-perang dulu, tok nek kita makan ubi kayu tuan-tuan. Betul tak? Lebih penting makanan daripada kemewahan. Kalau jadi perang ni, ni dia baru start ni tuan. Dia belum respon lagi. Saya tak tahu. Saya tunggu ni. Dah jadi perang dah. Rusia serang daripada banyak arah. Cuma belum dapat respon yang sebenar-benarnya daripada Ukraine lagi. Jadi kalau jadi respon yang sebenar, saya tak tahulah. Kalau Rusia rasa dia tak boleh pergi, mungkin dia tekan button nuklear lah kot. Dia ada 6,850 peledak nuklear yang dah bersedia digunakan. Rusia banyak. Paling banyak ada simpanan nuklear Rusia. Baik, jadi tuan-tuan standby lah tuan-tuan. Ni sebenarnya bukan saat memang ni tuan, ni agak sangat menakutkan bagi saya lah. Saya tengok sejarah-sejarah perang dunia, kebanyakan perang dunia ni bermula daripada benda-benda yang kita pandang remeh. Antaranya perang dunia yang kedua kan. Kita yang tak pasal-pasal kita pun terlibat, betul tak? Pasal apa kita terlibat? Pasal kita masa perang dunia kedua, Britain duduk kat sini, betul tak? British lah ni kita tak panggil British lah, kita sebut apa? UK lah. Britain, United Kingdom, mereka lah dulu. Tok nek mereka lah duduk sini dulu. Disebabkan Malaysia di bawah Britain, dan Britain bersama dengan tentera pasukan berikat, betul tak? Amerika, Britain, Rusia, ni geng dulu ni. Lawan dengan 3 negara kan. Memang kalah lah 3 tu. Jerman, Jepun dan Itali. Mereka ni 3 ya. Lawan dengan Rusia, lawan dengan China, lawan dengan Amerika. Berapa geng ni? Dulu Rusia, China, Amerika, ni geng sekali ni. Geng sekali lawan. Itu yang kita Malaysia yang tak tahu apa tuan-tuan, kita di-attack oleh Jepun. Dia masuk daripada Thailand tuan-tuan tu sampai ke Singapura habis dia tawan tuan-tuan. Pasal negara kita masa itu di bawah kuasa berikat. Dan kita merdeka pun tuan-tuan kerana perang dunia kedua juga. Macam mana kita boleh merdeka tuan-tuan? Sedangkan kita tak boleh lawan Jepun. Jepun kuat. British kalah habis tuan-tuan. Kalah sampai ke mana? Rapat sampai ke Singapura tu. Macam mana kita ni boleh merdeka tuan-tuan? Daripada Jepun lah tuan-tuan. Sebab Amerika bom nuklear atom tuan-tuan. Tidak, negara kita ni Jepun dah duduk tuan-tuan. Mula-mula kena sebiji dekat Hiroshima. Dia buat tak tahu lagi. Betul tak kan? Dia pun tak percaya ada ke bom boleh hancurkan satu bandar. Amerika bubuh lagi sebiji lagi di Nagasaki. Barulah dia pun insaf tuan-tuan. Insaf dan bertobat. Tu yang dia pun serah senjata tu. Serah senjata tu bintang 3 naik saat seminggu. Lepas tu British main balik kan. Lepas tu kemudian dapat merdeka daripada British. Kita yang tak tahu apa pun kita terlibat tuan-tuan dalam perang dunia yang kedua. Ini kalau jadi tuan-tuan, ni kalau jadi ni, tuan-tuan tanyalah kau ada ayah-ayah dulu, tok nek orang tua macam mana zaman Jepun kan susah. Kan banyak yang terkorban, yang kena bunuh. Malah saya dengar ada satu orang tua cerita di Selinsing. Dia nampak depan mata dia. Jepun tengok satu anak dara Melayu cantik. Dia mai 3 orang Jepun pergi rumah dia, rogol budak perempuan tu. Orang Melayu punya ramai tak boleh buat apa. Saya ingat orang tua tu meninggal dah. Dia cerita kat saya. Ni masa saya sekolah menengah. Orang tua tu tua dah. Umur dia pun dah dekat 90 ke 90 lebih macam tu. Nama dah masa saya sekolah dulu. Dia nampak depan mata dia. Tapi tak boleh nak buat apa. Sebab tentera Jepun dengan senjata lengkap apa. Dan Jepun ni tak malu. Walaupun orang kampung duk tengok, dia pakat boleh juga dia teruskan merogol. Orang perempuan tu dia selinsing cerita dia. Kita yang tak tahu apa terlibat tuan-tuan. Ni kalau jadi perang ni ke mana ni? Laut Cina Selatan pun tengah panas. Mungkin China akan ambil peluang untuk kontrol Laut Cina Selatan. Amerika duk sibuk lawan di sana. Macam mana jadi kita tuan-tuan? Jadi tuan-tuan standby lah tuan-tuan. Kuk ada duit, janganlah beli benda mahal-mahal. Simpan sikit duit tuan-tuan. Kuk jadi betul-betul tuan-tuan. Mana kita tahu? Baik, cukup sekarang tuan-tuan, kita isyak dah. Akan datang kita sambung hadis ni lah tuan-tuan. Akan datang hadis yang ke-73. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma, wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahrum wa la matula. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah.